bercakap bagaimana nak upgrade lidah kita yang mahal ini. Tidak ada yang paling mahal selain lidah walaupun saiznya hanyalah 2 jari. Kerana dia memberikan satu impak yang paling besar yang ada kaitannya dengan akhlak kita, yang ada kaitan dengan iman kita, yang ada kaitan dengan kasih sayang kita, yang ada kaitan tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah dan yang ada kaitannya dengan latar belakang hidup kita. Sebab itu cara kita bercakap, bahasa yang kita guna dalam bercakap menggambarkan apa di belakang kita, menggambarkan siapa keluarga kita, menggambarkan apa pendidikan yang sudah kita lalui, menggambarkan siapa rakan-rakan kita. Sebab itu dipesan ulama, kalau kamu nak tahu tentang seseorang, carilah sahabatnya. Kerana manusia itu sangat besar dipengaruhi oleh sahabatnya. Nabi kata apa? Kamu akan mengikut perangai-perangai sahabat-sahabat kamu. Sebab itu kita ramai anak yang tidak ikut perangai mak ayah, tapi ikut perangai sahabat. Maka sekali lagi, sahabat merupakan satu daripada penanda aras siapa kita. Kalau kawannya itu baik, orangnya mesti baik. Tapi kalau kawannya meragam, bermakna walaupun dia ngaku dia baik, tapi sebab berkawan dengan orang meragam, maka jangkit ragamnya. Okey, dengan sebab itu sekali lagi, kalau sudah mampu jaga baju, sudah mampu jaga bedak, sudah mampu jaga makanan, maka hari ini kita terus tambah pengetahuan. Bukan tak mampu, tapi nak tambah. Nak gilap supaya lebih hebat, lebih kuat, lebih yakin bahawa lisan kita tidak menjerumuskan kita ke neraka. Okey, sebab itu orang Melayu kata sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Sebab mulut badan binasa. Okey, bagi mulut kita ini, lidah kita ini menjadi sebahagian daripada punca paling besar. Bukan saja mulut sebagai punca masuknya makanan haram dalam perut kita, mulut juga menjadi sebahagian daripada sumber kasih sayang kita dan mulut juga menjadi sumber racun paling hebat. Sebab itu kita kata lidahnya kecil sahaja, tapi itulah sumber cinta, itulah sumber neraka, itulah sumber syurga, itulah sumber kebahagiaan. Sebab itu jangan main-main, tak payah belajar pun tak apa, boleh je bercakap. Kita memang boleh bercakap sebab Allah dah ajar kita bercakap. Okey, innamal hul bayan kata dalam bahasa dalam surah apa kita kata surah Ar-Rahman. Aku yang ajar dia bercakap. Aku yang ajar dia bercakap. Kalau kita mampu diajar Allah untuk bercakap, maka pertama banyak-banyaklah bercakap dengan Allah. Banyak-banyaklah bercakap tentang Allah. Banyak-banyaklah bercakap macam mana nak dekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyaklah bercakap bagaimana nak ajak orang supaya rasa. Kamu ni siapa nak sombong-sombong sangat? Kerana sombong kamu ada dalam percakapan kamu. Busuk hati kamu ada dalam percakapan kamu. Jahat kamu ada dalam percakapan kamu. Jatuhnya iman kamu atau tingginya iman kamu ada dalam percakapan kamu. Maka sebab itu sekali lagi, sesungguhnya kita harus pertama bukan sekadar mampu jaga bedak, mampu jaga makeup, mampu jaga pakaian, mampu jaga rumah. Tapi kalau tak mampu jaga diri, tak mampu jaga lidah, kita dianggap manusia yang paling rugi dan paling gagal. Sebab itu kita katakan, walaupun sepatah yang kita cakap, tapi melukakan. Ingat, telinga dengan mulut, telinga dengan mata. Apa kita tengok dengan apa kita dengar. Okay, Umi nak bagi tahu psikologinya ni. Mengapa kena jaga lidah? Kerana setiap perkataan yang kita keluarkan itu dicatat oleh rakib dan atid. Itu yang pertama. Kedua, setiap perkataan yang kita keluarkan itu memberi impak, memberi kesan kepada yang mendengar. Kerana yang di mata boleh lupa. Macam pernah jumpa lah dia tapi tak perasan, betul ke tak? Tapi itu peranan mata. Mata ni boleh tak ingat, boleh terlupa. Tetapi kalau telinga, dia rakam terus. Ingat sampai mati kalau tidak bertambah ilmunya. Sebab itu sekali lagi kita dinasihatkan hari ini, kita nak bincang, kita kata bercakap-cakap dalam kebatilan. Sebab apa kita kata? Apa yang kamu cakap itu menggambarkan siapa kamu. Cara kamu bercakap itu menggambarkan cara didikan kamu.
Bahasa yang kamu guna dalam pencapaian menggambarkan macam mana didikan mak ayah kita. Menggambarkan bagaimana pendidikan yang kita dapat. Sebab itu sekali lagi tak payah cari sejarah riwayat biodata. Dapat melihat dia bercakap saja sudah jelas siapa dia. Orangnya beriman ke tidak, orangnya berakhlak ke tidak, orangnya santun ke tidak, orangnya baik ke tidak, orangnya kedekut ke tidak, orangnya sombong ke tidak. Hanya dari percakapan. Sebab itu nak fokus 30 pesanan yang dibekalkan oleh Imam Ghazali. Supaya kita angkat satu-satu. Okay, kalau tak boleh baiki semua yang 30, tapi pada umi kita nak baiki. Okay, kemarin kita dah cakap jangan bercakap yang sia-sia, jangan bercakap berlebihan. Kerana telinga ni tak nak dengar. Telinga ni terima mana yang baik je. Yang tak baik telinga tak nak dengar, tapi dipaksa masuk. Sebab itu orang kata dia boleh dengar isterinya berleter. Dia boleh dengar suaminya berleter tapi dia tak dengar azan di masjid. Tak letih ke kita? Dia tak dengar orang baca Quran, dia tak dengar orang azan tapi dia dengar apa suami dia cakap. Walaupun dia cakap perlahan. Dia tak ingat ada ceramah di masjid, dah dengar ceramah. Tapi dia ingat apa suami cakap. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Dia ingat apa mak mentua dia cakap. Ini yang kita kata peranan-peranan iblis dalam mengurus lidah kita. Kerana iblis sangat-sangat menggunakan lidah. Mata dan lidah. Kalau mata itu panah berapinya iblis, lidah ini merupakan pedang yang paling tajam yang iblis gunakan untuk rosakkan kita, untuk burukkan kita, untuk rendahkan kita, untuk hina kita, dan yang paling takut untuk sesatkan kita. Untuk sesatkan kita. Ini yang kita paling takut. Sebab itu latihan-latihan, pendidikan-pendidikan dari awal, dari kecil harus dibangun. Sebab itu kita kata berbudi bahasa, berbudi pekerti, berakal budi. Ini 3 budi yang kita nak kita pegang. Kita kata kalau berbudi bahasa datang dari kesantunan. Budi bahasa datang daripada pertuturan. Kenapa ada budi bahasa? Kenapa ada budi pekerti? Kenapa ada akal budi? Kalau kita kata budi bahasa, fokus bahasanya. Sama ada bahasa yang dituturkan atau bahasa yang tidak dituturkan. Jadi kalau kita kata mulut gini je, itulah. Itu bahasa yang tidak dituturkan tapi menggambarkan buruk juga. Ada bahasa yang boleh dituturkan. Ataupun kita kata lisan, ada yang bukan lisan. Ada yang bahasa melalui bahasa tubuh je. Body language. Dia tu. Wah. Kita merasakan kita hebat dan orang lain rendah belaka. Jangan main-main. Maka sekali lagi, apa yang kita dah bincang 2, mudah-mudahan biarlah panjang macam mana pun. Umi akan cuba, kita akan cuba kongsikan. Kalau pun dah tahu, anggap ini ulang kaji. Kerana nak jadi baik itu bukan mudah. Tapi nak jadi jahat, anytime, jentik jari je. Tapi nak jadi baik, ya Allah, susahnya. Ini kekuatan. Oleh kerana susahnya nak jadi baik, maka kita bersusah-susahlah. Okay, berenang-renang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu untuk mengubah diri supaya nanti depan Allah kita bahagia. Depan manusia lain kita bahagia. Depan anak-anak kita bahagia. Depan suami kita bahagia. Depan mak mentua kita bahagia. Dalam majlis kita bahagia. Ini kekuatan. Maka sekali lagi bahagia itu bukan milik kita. Tapi kita berusaha supaya Allah bagi bahagia itu. Satu daripada kunci bahagia. Bila kita mampu mengolah lidah kita ini. Untuk bercakap hanya yang cantik-cantik. Hanya bercakap yang baik-baik. Hanya bercakap yang santun. Hanya bercakap yang berfaedah. Hanya bercakap yang Allah sayang. Yang Allah suka. Kalau cakap benda Allah tak suka, tak jadi apa. Cakap lempat lori pun. Tapi yang dia cakap tak ada faedahnya. Sebagainya kita dah bincang kemarin. Bercakap yang sia-sia. Kedua, bercakap banyak sangat. Hari ini kita nak bercakap dalam kebatilan. Yang dicakap semua tak cantik. Tempat bercakapnya tak cantik. Orang yang dia lawan bercakapnya tak cantik. Batil maknanya tak cantik. Salah, tak kena, tak guna. Tak faham, tak dapat. Okay? Maka sekali lagi itulah keburukan lisan bercakap berbagai kemaksiatan. Cakapnya cerita buruk aja. Okay?
Antara apa yang buruk seperti bercakap tentang wanita. Ya Allah, dia tu begitu, dia begini. Wanita ni kuat bersembang weh, hoi. Membawang kita kata. Mampu atau tidak kita membawang yang elok. Mampu atau tidak kita mendengar yang elok daripada mendengar yang buruk. Kadang-kadang telinga kita ni dengar yang elok. Alah, macam warak sangat. Macam pandai sangat. Baru 2 hari pergi masjid. Baru pergi tazkirah je dah act sangat. Jangan. Jangan peduli apa orang kata. Selagi kita cakap tu bendanya benar. Ini lesson yang kita nak. Sebab itu Nabi sangat tegas, sangat jelas dengan apa yang ada kaitannya dengan Tuhan. Dia boleh longgar, boleh tolak ansur kalau dia tu ada kaitannya dengan manusia. Dengan dirinya. Sebab itu dia diinaya, ditipu, ada apa, difitnah, digelar macam-macam. Nabi tak pernah membalas. Kerana itu tentang dirinya. Itu tentang dunia, tak apa. Tapi jangan tentang Allah. Okay? Bala batil ataupun tak cantik di mata Allah, Nabi sangat jelas, sangat tegas. Okay? Sebab itu sampai anaknya pun, kandai kata yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, aku tetap akan menjalankan perintah potong tangan. Bayangkan jelas dan tegasnya. Okey. Maknanya kita kata bercakap yang batil-batil ini bersama bercakap tentang hal ehwal wanita. Ngumpat lah ni. Dia tu begitu, dia tu begini. Tak payah Umi, tak payah cakap banyak. Nanti kita salah cakap dosa lagi. Betul? Bercakap tentang yang baik wanita ke yang buruk wanita? Okay, bercakap tentang wanita. Bercakap dengan 5 orang wanita yang sudah dicalonkan sebagai calon syurga. Itu bagus. Kita nak tiru yang mana? Kita nak jadi sebaik Khadijah. Sanggup mengorbankan seluruh hartanya. Okay? Sebagai sebahagian daripada usaha tanda cintanya kepada Allah. Tanda cintanya pada agama dan cintanya kepada kekasih Allah ini. Menjadi ke rumahnya sebagai markas. Ya Allah. Tempat menuntut ilmu, tempat sahabat keluar masuk. Sedangkan rumah itu adalah tempat paling rahsia. Tempat paling suci dan paling sekrat, kata orang. Tempat yang paling rahsia pada seorang wanita. Tapi Khadijah mampu menjadikan rumah dia sebagai tempat belajar, tempat keluar masuknya sahabat. Sebab itu dijanjikan oleh Allah bahawa di akhirat nanti, di syurga nanti, Sayyidina Khadijah digantikan, disediakan. Ini yang dipesan oleh Allah pada Jibril dan juga Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada Khadijah. Oleh kerana rumah kamu di dunia ini hiruk pikuk dalam keluar masuk, memulakan dakwah-dakwah, di mana riuh rendah artinya tak sunyi daripada orang keluar masuk, maka di syurga nanti Allah akan sediakan rumah sebuah istana untuk Sayyidina Khadijah yang dibuat daripada mutiara, yang dibuat daripada apa kita kata batu-batu permata, yang keadaannya sunyi, sepi, aman, damai, tenteram. Kerana apa? Kenapa dijadikan istana yang sepi? Bukan istana yang damai. Istana yang tak ada riuh rendah. Allah nak ganti balik riuh rendah rumahnya Khadijah ketika mempertahankan, mengembangkan agama, memulakan agama Allah ini, supaya di sana Sayyidina Khadijah tenteram, aman dan bahagia. Ini kekuatan yang pertama yang kita hendak. Kalau kita bercakap tentang 5 orang wanita yang dijanjikan Allah syurga, kita bercakap tentang Asyah, ya Allah sabarnya dapat suami lebih teruk dari segala yang teruk. Artinya musuh paling ketat, namun tetap mampu bersabar, tetap menjaga imannya, tetap menjaga hubungan dengan Tuhannya. Okay? Kita juga bercakap tentang Sayyidina Aisyah yang sangat bijak, menghafal ratusan ribuan hadis Rasulullah. Seantara wanita paling bijaksana, yang paling banyak ilmunya, paling banyak menghafal hadisnya adalah Sayyidina Aisyah, walaupun dia tidak dikurniakan anak. Antara yang cantik lah juga, antara satu-satunya yang gadis. Okay? Tapi cinta Rasulullah kepada Khadijah tidak mampu mengalahkan cinta Rasulullah kepada semua wanita yang dinikahinya selepas itu. Wanita ketiga yang kita boleh sembang. Ya Allah, hebatnya wanita yang namanya siapa? Yang namanya Maryam. Okay? Maknanya ibunya kepada Nabi Musa tidak pernah menikah, tapi diizinkan Allah untuk mengandung. Sabarnya dia mengandung seorang Nabi dan akhirnya diangkat sebagai calon syurga.
Tu dah 3, dah 4. Pertama tadi Khadijah, kedua Asiyah, ketiga yang seterusnya Fatimah. Fatimah juga dicalonkan, guys. Anak Rasulullah dicalonkan juga sebagai ahli syurga kerana banyaknya pengorbanan yang dilakukannya. Sabarnya dia menerima Ali, orang yang pemuda yang tak ada apa-apa selain kekuatan akidahnya. Okay, dinikahkan dengan pemuda yang miskin, tak ada apa-apa harta yang ada. Tetapi disebabkan kekuatan ilmu yang ada, kekukuhannya memegang agama, dia bersetuju untuk menjadi calon isteri kepada Saidina Ali. Kelima, siapa lagi? Kita sudah bercakap tentang Khadijah, kita sudah bercakap tentang siapa? Tentang Aisyah, kita sudah bercakap tentang Asiyah, kita sudah bercakap tentang Maryam, dan kita juga sudah bercakap tentang Fatimah. Maka kalau ini yang kita korek, ini yang kita bincangkan, ini yang kita susuli setiap masa bila kita berbual, syukur Alhamdulillah. Okey, ini kekuatan. Tetapi kalau bercakap tentang gelangnya, tentang bajunya, tentang rumahnya, tentang handbagnya, tentang kasutnya, tentang gayanya, tentang berliannya, itu dia masuk ke dalam bercakap hal-hal yang batil. Itu kalau cerita pasal hal ehwal wanita. Wanita ni sombong, wanita ni kedekut, wanita ni tu, wanita ini, banyaknya sembang. Okey, itu dia katakan batil. Kemudian bercakap tentang kecabulan, atau bercakap tentang benda-benda maksiat. Okay? Duduk di tempat-tempat yang dihidangkan arak. Artinya duduk tempat maksiat lah tu. Kemudian tempat-tempat orang-orang fasik. Okay? Atau tempat orang-orang fasik maknanya orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kita bimbang. Takut keluarga kita jatuh kepada fasik. Orang fasik tak layak jadi wali.